sawah padi tu dah tak macam sawah padi dah. Sawah padi tu dah jadi tasik dah, dah jadi macam sungai. Hai, Assalamualaikum. Hari ini remaja akan menemubual hero inspirasi 2020 Imran Aqil yang baru-baru ni telah menyertai misi bantuan banjir di Temerloh Pahang. So kita nak tahulah apa pengalaman ataupun mungkin ada cerita-cerita menarik yang Imran nak kongsikan dengan kita. Okey Imran, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay Imran, boleh tak Imran ceritakan macam mana Imran boleh menyertai misi bantuan banjir kali ini? Pertama sekali daripada kawan saya sendiri, iaitu Pikar Rahman, salah satu Insta famous di Malaysia, yang terkenal juga dengan kemudian satu hari tu dia minta saya untuk post satu like macam bantuan, details bantuan lah untuk orang sumbang dalam dia minta saya post kat IG story saya. Lepas tu saya pun macam okay. And then dia ada a better idea which is involve saya dalam bantuan tu sendiri. Sebab ada beberapa orang yang nak sumbang daripada KL tapi diorang tak ada transport nak ke Temerloh. Jadinya saya adalah di KL, saya angkut semua barang yang siapa yang nak bagi sumbangan tu, saya terus ke Temerloh. Tapi sebelum saya ke Temerloh tu saya buat story, saya tanyakan ada siapa yang nak buat sumbangan dalam bentuk pakaian ataupun selain makanan lah. Catika, rice cooker, bagi semua tu. Lepas tu Alhamdulillah sambutan sangat-sangat menggalakkan. Menggalakkan. Lepas tu saya pun angkut one by one. And the next day saya terus gerak. Jadi apakah jenis-jenis bantuan yang diterima? Majority adalah semua pakaian. Tapi kita ada seorang akak ni lah dengan suami dia bagi kita rice cooker, dia bagi water heater, headlamp, benda-benda yang elektrik yang sebab kalau kita tahu bila banjir je mostly barang-barang elektrik kita akan rosak, tak boleh guna dah. And then dia bagi electric supply tu. So macam kita tahu kan, kita semua tak boleh merentas daerah apalagi negeri. Jadi boleh tak Imran ceritakan maksudnya proses-proses untuk minta kebenaran untuk merentas negeri? Apa yang saya buat, saya minta surat daripada Pikar Rahman tu sebab Pikar Rahman ni dia family dia ada bisnes iaitu nasi ayam kat Mala. And sebelum ni banjir pun family dia akan tolong akan buat misi bantuan seperti ini. Jadinya saya minta Pikar Rahman untuk buat satu surat untuk bawa saya dan juga kawan saya Faik pergi ke Temerloh. So dia sediakan surat, saya pun sediakan salinan IC kawan saya, and then surat dan juga SSM company nasi ayam kat Malah. Lepas tu dan saya print satu permit, permit pergerakan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Saya print kertas sini, saya tulis, kemudian saya terus pergi ke balai polis. Saya dah sediakan everything, just minta sign dia. Saya explain dekat pegawai polis, lepas tu dia kata dia bincang dengan ketua polis daerah tu, lepas tu setuju dan dia benarkan saya untuk pergi. Tapi dia ada tulis balik dalam berapa hari bagi semua tu. So ada tak apa-apa persediaan yang perlu dibuat sebelum pergi tu? So macam swab test ke, kena buat swab test dulu ke, ada tak polis suruh apa requirement lah sebelum merentas negeri? Dia tak ada, untuk kes saya tak ada, tapi dia ada tanya lah kan, ada tak pergi kat tempat-tempat yang ada kes, ada zon merah ataupun ada tak berkait rapat dengan orang-orang yang berpositif. Lepas tu saya macam cakap tak ada. Tapi saya balik je daripada Pahang tu, saya terus buat swab test. Alhamdulillah negatif. Okay, boleh tak Imran ceritakan keadaan kampung yang Imran lawati tu dengan mangsa banjir kat sana? Macam mana keadaan diorang? Pada siapa tak tahu, saya pergi ke sana naik 4x4 kereta truck tu. And yang saya lihat ada setengah kampung tu memang dah surut habis. Ada setengah, and bila saya lalu je memang mostly satu kawasan tu tengah cuci, tengah kemas-kemas rumah, barang-barang yang tak boleh pakai dia letak luar sebab, and then ada alam flora yang akan sentiasa angkut ulang-alik sebab banyak sangat barang yang dah tak boleh pakai seperti tilam, bantal, benda-benda yang bukan besi, bukan logam, yang mereka basuh macam periuk nasi bagai semua tu, mereka masih lagi tengah berus nak elakkan lumpur-lumpur tu. Tapi ada setengah kampung tu memang dia kawasan yang bertakung. Ada satu kampung dia berhadapan dengan sawah padi. Sawah padi tu dah tak macam sawah padi dah. Sawah padi tu dah jadi tasik, dah jadi macam sungai.
dah tak ada sawah padi langsung. Hijau Penuh tergilang air. terus. Penuh air. Lepas tu di kawasan tu depan area kat situ, kawasan rumah dia mesti bertakung. Ada beberapa rumah dia kira macam mereka ambil baldi, masuk ke dalam perahu dan ataupun sampan, bawa tolak perahu tu ke arah sawah padi tu, buang air. So ulang-alik lah buat macam tu sampai air makin sikit-sikit. Tapi kalau hujan balik, dia naik balik macam tu lah. So macam kesian lah saya tengok keadaan tersebut. Tapi Alhamdulillah saya tak ada, boleh dikatakan adalah saudara mara yang datang tolong sekali. Bukan mereka saja, macam kalau yang orang tua, tak ada orang tua je tinggal kat situ. Mesti akan ada yang saudara mara datang untuk tolong sekali. Ada setengah tu kawasan yang kami tak boleh nak lepas. Walaupun saya naik 4x4, saya jalan, memang kereta jalan sini akan tiba-tiba sengit tu sebab selut dia ataupun lumpur dia agak tebal. So dia bawa kereta kami macam ke kiri. Kita orang pun panik lah. Lepas tu tak boleh, kena stop. Terpaksa reverse. Panjang kat sana, ada tak momen yang Imran macam tak boleh lupa lah macam Tempat tu? ni di mana saya tengah beri bantuan, tapi saya tengok ada satu pakcik ni. Sebab satu pakcik ni dia solat dekat satu kawasan yang tak berair. Sebab situ je kawasan yang tak berair. Dia solat kat situ. Yang keliling dia semua berair. Ada satu gambar saya ada tangkap. Kira dia solat di tengah-tengah pondok yang dah runtuh. Sebab situ je tempat permukaan yang tak basah untuk solat. Yang lain semua basah. Kawasan rumah dia semua basah. Masih banjir lagi. So kat situ dia macam saya muhasabah diri lah. Macam sampai macam tu sekali keadaan dia. Ini first time saya tengok tragedi seteruk ni. Saya tak pernah volunteer benda-benda yang selain bencana alam. Ini pertama sekali saya buat yang berkenaan dengan bencana alam. So macam mana diorang duduk rumah ataupun diorang berada ditempatkan di bilik apa orang kata macam Dewan Serbaguna ke Balai Raya ke? Ada setengah Dewan Serbaguna tu disediakan sebagai tempat untuk mengambil bantuan seperti pakaian, makanan, beras dan sebagainya. Tapi ada setengah yang mereka rumah yang masih bertakung yang tak boleh lagi untuk duduk, diorang duduk kat sekolah yang berdekatan. So bila macam pakaian-pakaian daripada saya bawa daripada KL, saya terus pergi sekolah. Saya lupa nama sekolah tu apa. Memang kat situ memang agak ramai lah. Dia jadikan classroom tu sebagai tempat-tempat tidur. And then saya letak je pakaian kat situ. Tapi dia request untuk pakaian lelaki saja. Sebab pakaian perempuan dah terlalu banyak. So kita pun letak pakaian lelaki saja. Pakaian perempuan kita letak tempat lain. Imran rasa apa lagi jenis bantuan yang sebenarnya diperlukan oleh masa banjir ni? Mungkin masyarakat terlepas pandang. Macam Imran katalah, terlalu banyak pula pakaian perempuan. Tapi sebenarnya diorang ni kurang apa lagi untuk kita bantu? Okay. Bagi pendapat saya kan, macam makanan dah ramai yang bagi. Bentuk makanan, pakaian pun ada yang macam ada setengah tempat ni tak cukup pakaian. Ada setengah tempat ni memang terlalu banyak pakaian. So dia kena, sesiapa yang nak bagi agihan bantuan, make sure kena pilih yang tempat yang ramai yang tak pergi. Sebab bukan, to be honest, bukan saya dengan kawan-kawan saya je yang bagi bantuan. Ada lagi NGO yang datang bagi bantuan sekali. Which is good. Macam Alhamdulillah, macam saya macam rasa wah baik hati juga orang-orang Malaysia ni, rakyat orang Malaysia ni. And then saya rasa mereka kekurangan macam peralatan elektronik. Macam iron, periuk nasi, water heater. And then ada dapur, tempat masak tu, benda-benda macam tu. Sebab bila kalau pakaian, majoriti semua yang dah terpakai kita bagi kat dia kan. Tapi semua orang boleh pakai. Tapi rumah sebab rumah bila dah kena banjir, dah tak boleh pakai dah, tak boleh langsung, tak boleh nak buat apa. So saya rasa barang-barang keperluan rumah lah. Keperluan rumah, yes, keperluan rumah. So boleh tak cerita maksudnya apa yang korang buat dan bagaimana pula reaksi masa-masa banjir tu masa korang beri bantuan? Ada setengah tu kami kami tak fokuskan kepada mangsa banjir yang rumah kena banjir sahaja. Kami sampai situ ada satu tempat tu dia boleh dikatakan kawasan yang dalam yang mereka tak ada akses untuk ke bandar untuk beli barang-barang keperluan. Sebabnya jalan tu dah kira macam ada siapa yang ada 4x4 je boleh jalan macam tu lah. So kami pun bagi lah sedikit bantuan kepada mereka, tapi kami tak bagi seperti Toto bantal bagai semua khas untuk mangsa banjir. Tapi yang bukan mangsa banjir, yang macam seperti rumah orang tua yang kami just bagi beras, makanan,
Macam itulah dan sebagainya. Lebih kurang barang-barang yang mentah. Okey, kira macam Imran kata sebelum ni Imran pun pernah juga buat volunteer kan, tapi bukan bencana alam. Yes, betul. So volunteer macam mana tu Imran buat sebelum ni? Boleh ceritakan sikit tak? First volunteer Imran time form 4 di kami bersihkan rumah anak yatim. Yang kedua ialah dekat Vietnam untuk sebulan. Sebulan saya di sana sebab Vietnam ni mereka akan buat setiap tahun adalah volunteering month. Maksudnya macam summer camp. So mereka akan buat pilih satu kampung ni, macam saya Hit Phuc nama dia. Hit Phuc, Ho Chi Minh City. Kami akan buat jalan untuk orang-orang kampung lalu. Sebab jalan tu memang bolong-bolong macam berlubang-lubang. So kita orang buat jalan kat situ. And ketiga Imran pergi ke Sabah untuk 2 minggu. And Vietnam Sabah under kerajaan iaitu Yayasan Sukaran Siswa. Pada siapa yang nak join, boleh join Yayasan Sukaran Siswa sebab dia memang ada kira kabel dan sistem yang kukuh. And then di Sabah pula kami cat sekolah. And tempat tu kalau akak pernah dengar Pulau Banggi kak? Tak. Oh tahu nak. Okay, saya pergi Pulau Banggi Sabah, which is pulau paling besar kat Malaysia, cuma dia tak komersial macam Langkawi and perhentian semua. Pulau tu paling besar, tapi memang korang datang macam lah pendalaman gila. So itulah. And then ini kali keempat, kali kelima. Kali keempat Imran buat time first PKP. First KP dan ini kali kelima Imran join. Apa perkembangan kerjaya Imran sekarang? Alhamdulillah saya kebanyakan banyak dapat macam peluang untuk jadi host. Host untuk makanan, host untuk travelog. And untuk travelog ni saya berpair dengan Hero Remaja juga. Hero Remaja 2020. Tak bestnya sebab kami terpaksa postpone semua shooting sebabkan PKP. So nanti lepas PKP lah baru projek tu semua akan. Yes. Patutnya lagi 2 hari ni saya dah start shoot dah. Tapi itulah. Oh, maksudnya belum start shooting lagi apa-apa. Belum start. Tapi kami dah confirm bagi semua dah. So kita ucapkan all the best untuk Imran. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama remaja untuk share experience, dan kita harap Imran akan terus memberi inspirasi kepada remaja untuk membuat orang kata kerja-kerja amal macam ni kan. So terima kasih Imran. Terima kasih kak. Okay. Assalamualaikum. Bye. Bye. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu.